Tuanku Aisyah Rohani binti almarhum Tengku Besar Mahmud dan putra-putra. Ya Arhamar Rahimin, satukanlah hati-hati kami, eratkanlah silaturrahim dalam kalangan kami, padukanlah tenaga dan usaha kami untuk memperteguhkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia demi mencapai kemakmuran negara dan kecemerlangan bangsa Malaysia yang merdeka. Jadikanlah kami, ya Allah, dari kalangan hamba-hamba-Mu yang taat dan bersyukur. Jauhkanlah kami, ya Allah, dari segala fitnah dan bahaya yang akan meruntuhkan segala kemajuan yang telah dibina. Kurniakanlah kepada kami, kepimpinan negara dan universiti, serta seluruh warga UKM, kesihatan yang berpanjangan, rezeki yang halal, dan zuriat yang beriman dan beramal saleh. Rahmatilah ya Allah kepada semua mereka yang telah menyumbang tenaga, idea dan harta benda untuk penumbuhan dan kelangsungan universiti yang mulia dan tercinta ini. Jadikanlah segala sumbangan mereka sebagai amal saleh yang diterima di sisi-Mu, ya akramal akramin. Allahumma ja'al khaira a'malina khawatimaha wa khaira ayyamina yawma an nalqaka fihi ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Abdul Rahman Mahmud, Pengarah Pusat Islam, yang membacakan doa secara live menerusi Zoom dan juga Facebook. Majlis dengan hormatnya akan diteruskan dengan tayangan video titah perutusan sambutan 50 tahun UKM oleh Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus Tuanku Mukhris Ibn Almarhum Tuanku Munawir, Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, dan tayangan video universiti kita. Mari kita sama-sama saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Beta bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya beta dapat bersama-sama menyampaikan mesej sambutan ulang tahun Universiti Kebangsaan Malaysia ke-50 yang jatuh pada 18 Mei 2020. Selaku Chancellor UKM, beta amat berbangga dengan pencapaian UKM selama ini. Beta percaya kebanggaan ini juga dirasai seluruh lapisan masyarakat dalam negara. Sungguh pun Jubli Emas UKM berlangsung dalam situasi semasa wabak COVID-19 yang melanda dunia. Beta bersyukur UKM cekal menghadapi cabaran ini dengan menyesuaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan serta fungsi lain universiti dengan keadaan semasa. Beta merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada seluruh warga UKM, khususnya kepada petugas barisan hadapan di Hospital Chancellor Tuanku Mukhris yang menangani COVID-19. Bibit aspirasi kewujudan UKM sebagai sebuah institusi pendidikan berjiwa watan disuarakan oleh Raja-Raja Melayu pada tahun 1903 dalam Darbar kedua. Tokoh pendidikan dan bahasa seperti Pendeta Za'ba dan Abdul Kadir Adabi dengan dukungan padu Kesatuan Guru-Guru Melayu serta pengorbanan pelbagai pihak terus memperjuangkan cita-cita untuk menubuhkan sebuah universiti berjiwa kebangsaan. Seluruh lapisan masyarakat di negara ini bangga
apabila ia jadi kenyataan pada tanggal 18 Mei 1970 dengan penubuhan sebuah universiti kebangsaan yang menjadi kemuncak sistem pelajaran kebangsaan. Bermula dengan kumpulan perintis 192 orang pelajar prasiswaza di 3 fakulti. Kini UKM mempunyai kira-kira 200,000 alumni yang memparmer kehebatan menyumbang bakti kepada masyarakat dan negara dalam pelbagai sektor. Dalam menghadapi krisis pandemik COVID-19, Beta berbangga kedua-dua Ketua Pengarah Kesihatan serta penasihat khas kepada Perdana Menteri mengenai kesihatan awam adalah alumni UKM. Mereka dan ramai lagi alumni tersohor dalam sektor awam dan swasta menjadi testimoni kepada kejayaan UKM dalam mendidik anak bangsa. Kejayaan yang dikecapi pada masa ini sebagai sebuah universiti penyelidikan terulung di Malaysia yang disegani serta pengiktirafan sebagai antara 200 universiti terbaik di dunia tidaklah datang menggolek. Beta yakin ini hasil usaha, iltizam dan titik peluh semua warga universiti, para akademik, pengurusan, pelaksana dan pelajar demi kelangsungan dan kejayaan sebuah universiti kebangsaan. Salah satu faktor terpenting untuk peningkatan keunggulan UKM yang luar biasa adalah sifat kepimpinan barisan pengurusannya. Sebagai Naib Chancellor sulung UKM, Allahyarham Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Muhammad Rashdan Baba telah menegaskan bahawa UKM adalah sebuah universiti untuk semua rakyat tanpa mengira kaum, agama dan latar belakang. Kini, Profesor Insinyur Datuk Muhammad Hamdi Abdul Syukur, Naib Chancellor UKM ke-11, menegaskan House of Quality berpandukan nilai kami, KAMII, keserakanan, accountability, merit, inovatif dan integriti yang akan terus mengangkat UKM sebagai institusi pengajian tinggi yang terkehadapan. Bagaimana UKM dikemudi untuk 50 tahun akan datang amat penting dalam memberi makna kepada hasrat, cita-cita dan aspirasi penubuhannya. Untuk mencipta masa depan, UKM perlu sentiasa kekal relevan dan bersedia menghadapi apa jua cabaran. Walau apapun keadaan yang dihadapi, UKM harus menetapkan kompas moral dan intelektualnya dengan komitmen yang tegas terhadap kecemerlangan. Beta dan Tukang Puan Besar berdoa semoga UKM terus maju dan mencapai kecemerlangan menyumbang bakti untuk kesejahteraan masyarakat, negara dan alam sejagat. Beta mengucapkan selamat menyambut ulang tahun ke-50 UKM. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai alam ciptaan Tuhan,
Alhamdulillah, terima kasih kepada semua para penonton yang sama-sama menonton pada pagi ini. Dan Alhamdulillah kita telah pun mendengar titah tuanku, menjunjung kasih tuanku. Dan insyaAllah kita akan teruskan bicara perjuangan tinta emas sempena 50 tahun UKM pada pagi ini. Dan Alhamdulillah saya lihat hampir dekat 300 orang yang sedang live bersama kita dalam Zoom dan dalam Facebook begitu ramai sekali. Jadi Alhamdulillah ini satu usaha untuk kita memastikan usaha bangsa dan juga usaha orang-orang terdahulu dalam melahirkan ya sebuah institusi seperti UKM ini dapat diteruskan dan kita sepatutnya bangga kerana kita mempunyai UKM. Alhamdulillah. Yang kalau kita balik kepada sejarah, UKM ditubuhkan atas keinginan rakyat. Bermula dengan RM1, ada yang RM2, ada yang sampai guna duit sekolah untuk membina sebuah institusi yang dinamakan UKM. Alhamdulillah hari ini UKM sudah sampai umur 50 tahun. Alhamdulillah. Dah konvo pun dah masuk nak masuk ke 48. Sebelum ini 47. Dan dalam lingkungan institusi yang umurnya 50 tahun, UKM adalah yang ke-16, Alhamdulillah. Dan termasuk daripada universiti terbaik dunia yang mempunyai graduan hampir 204,857 orang student yang telah keluar. Dan Alhamdulillah daripada mereka ada yang jadi ketua pengarah, ada yang jadi menteri, ada yang jadi ketua menteri, ada yang jadi MB, ada yang jadi esko kerajaan negeri. Masya Allah, cukup ramai. Ada yang jadi pendakwah dan nak sebut memang tak dapat diungkapkan. Alhamdulillah. Dan pakar-pakar tak usah cakap lah. Kalau kita nak kaji siapakah pakar-pakar, di depan kita ni memang ada 4 orang pakar yang sangat dikenali dunia, bukan saja kebangsaan, dunia. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dikasihi sekalian, insya-Allah kita pada pagi ini akan sama-sama membicarakan tinta emas yang akan disampaikan oleh 4 orang panel. Yang mana keempat-empat orang panel ini saya ingin memperkenalkan, insya-Allah tak asing di mata dunia. Bahkan dalam negara kita kalau sebut Datuk Ibrahim Komo, siapa tak kenal. Kalau sebut nama Datuk Seri, Profesor Datuk Seri Dr. Syed Arabi, siapa yang tak kenal? Masya-Allah. Kalau sebut nama Profesor Datuk Dr. Muhammad Abdul Razak, siapa tak kenal? Ini pakar-pakar tulang semua tuan-tuan. Dan begitu juga kalau kita sebut nama Profesor Datuk Paduka Dr. Jawiyah Dakir, orang pertama ataupun wanita pertama yang dapat profesor dalam bidang hadis. Jadi ini tuan-tuan dan puan semuanya bermula bertitik tolak daripada UKM. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah panel pertama kita tak lain dan tak bukan yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Ibrahim Komo yang mula dengan UKM, maksudnya orang kata apa, batch pertama Datuk antara yang terawal. Kalau saya tengok pada orang kata apa, pada tarikh masuk belajar tu umur tahun 76. Ya, graduate daripada Universiti Kebangsaan. Dan terus sampai hari ini bersama dengan UKM, kalau saya kira-kira lah, kasar-kasar je 44 tahun. Ya Allah, lebih tua daripada umur saya. Masya Allah. Dan kalau kita tengok kepada biodata, tak usah nak cakap lah. Dalam UKM saja pegang macam-macam jawatan dan yang terakhir Timbalan Naib Chancellor Ehwal Penyelidikan dan Inovasi. Saya rasa saya masuk UKM zaman Datuk Prof jadi Timbalan Naib Chancellor masa tu. Alhamdulillah. Dan kita mempunyai seorang lagi panel yang kedua dan sangat dikenali. Subhanallah, saya sebenarnya kenal Profesor Datuk Seri Dr. Syed Arabi bin Syed Abdullah ini melalui mana tahu, sebab saya duduk dekat luar negara. Jadi banyak kat luar negara, dekat negara Arab. Jadi bila saya balik cuti kat rumah saya dekat Kelantan tu, arwah ayah orang Kelantan, dekat rumah dia ada satu library. Library dia ni banyak buku-buku yang ditulis oleh Profesor Datuk Seri Dr. Syed Arabi. Jadi kat situ saya kenal nama. Tapi tuannya bila kita cek rupanya orang hebat di UIA, rupa-rupanya di sebalik UIA itu beliau adalah orang hebat yang pernah bersama di UKM suatu ketika dahulu, hampir 22 tahun berada di UKM. Bermula dengan seorang penolong pendaftar
dan berakhir sebagai seorang profesor. Allahu Akbar. Ini satu kebanggaan kepada kami, warga yang muda-muda macam saya ni, alhamdulillah. Dan kita mempunyai tokoh yang ketiga, iaitu Profesor Datuk Dr. Muhammad Abdul Razak. Datuk Dr. Abdul Razak ni dia satu batch dengan arwah ayah saya, UKM juga, alumni UKM. Saya alumni UKM, isteri saya alumni UKM. Jadi alhamdulillah banyak, saya rupanya baru saya tahu rupanya pakar tulang belakang ini kawan baik kepada arwah ayah. Sama-sama pada tahun graduate tahun 79, ya, pakar bedah ortopedik dan antara batch pertama fakulti perubatan, alhamdulillah. Jadi berakhir jawatannya di UKM sebagai TNC, Timbalan Naib Chancellor, pada tahun 2008. Rasanya sama dengan Profesor Datuk Dr. Ibrahim Komo saya, sezaman, ya, alhamdulillah. Dan kita mempunyai panel yang keempat, tak lain dan tak bukan ibunda saya yang banyak mengajar saya di Fakulti Pendidikan Islam, Profesor Datuk Paduka Datin Paduka Dr. Jawiyah Dakir. Alhamdulillah. Beliau merupakan orang yang lama di Fakulti Pendidikan Islam, banyak mendidik, banyak mengajar anak-anak muda macam saya untuk jadi pensyarah yang baik, pensyarah yang berintegriti, yang sentiasa mengajar, ya, para pensyarah untuk sentiasa fokus terhadap penyelidikan, penulisan dan sebagainya. Banyak jawatan yang telah dipegang oleh Profesor Datin Paduka Dr. Jawiyah Dakir di Fakulti Pendidikan Islam, di UKM itu sendiri, dan pernah sama-sama membangunkan Institut Islam Hadari, ya, sebagai timbalan pengarah Institut Islam Hadari kepada yang berbahagia Profesor Datuk Yusuf Osman. Baiklah tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, tanpa merengahkan masa, saya nak terus kepada yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Ibrahim Komo. Datuk, apa khabar Datuk? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah saya pun tadi mula-mula tengok muka Datuk tu dah kata, Datuk Seri Najib ke? Tu gitu. Rupanya bukan saya seorang, ramai yang kata gitu dalam komen tu pun. Alhamdulillah. Baiklah Datuk, apa nama, sebagai orang terawal di UKM, antara pelapis awal di UKM, apa kenangan terindah dan juga ialah bila ada indah ada juga pahitnya, ya, yang tak boleh Datuk lupakan, dan boleh Datuk kongsikan sedikit pada kami agar kami warga yang muda-muda ini dapat sama-sama menghargai kewujudan UKM yang telah berumur 50 tahun. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Izhar. Saya sebenarnya bukan pejuang UKM tetapi pemain, macam pemain bola lah. 48 tahun bersama dengan UKM. Bermula dengan sebagai pelajar tahun 1972 hingga 76, menjadi tutor, menjadi pensyarah, menjadi profesor pada tahun 93, dan lepas itu menjadi profesor emeritus pada tahun 2012, sampailah sekarang masih lagi bertugas di Institut Alam Sekitar dan Pembangunan atau disebut Lestari. Banyak sekali pengalaman-pengalaman manis dan pengalaman yang biasa dan pahit, tetapi masa yang singkat ini saya ingin berkongsi 3 pengalaman yang boleh memberikan sedikit pengajaran kepada kita semua. Pengalaman pertama ialah ketika menjadi pelajar pada tahun 1972 hingga 76, saya sampai ke UKM daripada kampung, daripada Pekan Jementah. Saya cuba mencari program pengajian. Saya terjumpa pengajian geologi. Pada masa itu saya tak tahu apa itu geologi. Tetapi saya jatuh cinta pada geologi dan saya belajar mengambil program geologi. Pada masa itu ada 4-5 orang profesor atau pensyarah daripada Indonesia, ada 4-5 pensyarah muda baru graduate dengan masters daripada Universiti Malaya, dan 2-3 Peace Corps daripada US dan beberapa pensyarah pinjaman. Tetapi yang paling saya kagumi ialah hampir 100% pensyarah ini mengajar saya dalam bahasa Melayu.
hanya 1-2 pensyarah yang datang secara sementara daripada Universiti Melaya saja yang mengajar dalam bahasa Inggeris. Artinya, saya tak sangka pada masa itu sebuah universiti boleh mengajar dalam bahasa Melayu. Itu pengalaman yang saya masih ingat. Mereka sangat taksub dengan mencari istilah dan mengajar. Walaupun hampir semua buku rujukan pada masa itu ialah dalam bahasa Inggeris. Pengalaman kedua saya ialah apabila saya dihantar ke University of Strathclyde, Glasgow untuk buat pasca siswazah. Saya sampai sana, saya diberikan penyelia muda. Saya agak ragu dengan penyelia muda ini. Saya pun berjumpa dengan dekan. Dekan ialah satu orang profesor yang terkenal, nama dia David Jenkins. Saya kata, betul ke saya ni akan diselia oleh satu orang pensyarah muda yang baru dapat PhD 1-2 tahun? Dekan ini mencadangkan supaya beliau sendiri menyelia saya dan memberikan tajuk dalam bidang mekanik batuan. Jadi saya terpaksalah tunjukkan keupayaan saya kepada dekan ini. Selepas 1 bulan saya di sana membuat rujukan, saya membuat satu eksperimen kecil, dan bila saya tunjukkan hasil eksperimen kecil saya kepada Profesor Jenkins ini, beliau terus mencadangkan saya mengubah program saya daripada masters kepada PhD. Akhirnya saya berjaya mendapat ijazah PhD dalam masa 30 bulan. Dan pengalaman ketiga, ini juga pengalaman yang agak menarik pada saya, ialah semasa saya menjadi pensyarah muda pada tahun 1985, dalam 5 tahun selepas pulang daripada membuat saya didatangi oleh seorang profesor terkenal dalam bidang saya, iaitu Profesor Marinos daripada Greece, pakar dalam geologi kejuruteraan. Beliau mencadangkan supaya saya wujudkan sebuah pertubuhan, International Association for Engineering Geology, Malaysian chapter, dan saya ambil cabaran beliau. Saya kumpulkan dalam 15 orang ahli, separuh daripadanya adalah pelajar saya, untuk mewujudkan pertubuhan ini. Dan dalam masa 3 tahun selepas itu, tahun 1989, saya telah dijemput untuk menjadi naib presiden mewakili Asia untuk International Association for Engineering Geology ini. 3 pengalaman ini memberikan saya satu pengajaran. Pertamanya ialah bahasa Melayu ialah satu daripada banyak bahasa yang boleh kita jadikan bahasa ilmu di peringkat tertinggi. UKM telah membuktikan sejak awal tahun 80-an. Jadi saya harap masyarakat Malaysia tidak ragu-ragu dengan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu tinggi. Kedua, saya dapati bahawa kekuatan atau sarjana seseorang itu bukan pada komunikasi, kita boleh gunakan apa bahasa sekalipun, tetapi dia bergantung kepada bagaimana kita membina budaya ilmu. Kedua, bagaimana kita menggunakan pemikiran intelektual kita. Dan yang ketiga ialah bagaimana kita yakin pada diri kita. Jadi 3 pengalaman manislah tadi yang saya sebut telah mencorakkan saya sehingga hari ini. Sebenarnya saya bersama dengan UKM selama 48 tahun. Saya tak bersama dengan UKM hanya pada tahun 1970 dan 71. Terima kasih. Ada tapi Saya serahkan balik kepada Datuk Izzah. Datuk Izzah. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih banyak, Prof.
atas perkongsian pengalaman dan juga bagaimana UKM menjadikan Prof sebagai seorang yang sangat dihormati pada hari ini. Bahkan saya banyak belajar sebenarnya daripada Prof. Sebab Prof banyak tulis dalam surat khabar kan tentang bila berlaku gempa bumi, mesti ada tu Ibrahim Komo. Kalau berlaku tsunami, Ibrahim Komo. Kalau berlaku tak tahulah. Semua yang berkaitan dengan muka bumi ni, Ibrahim Komo. Jadi banyak saya baca sebab kebetulan saya pun ada buat kajian sikit tentang Al-Quran, tentang ayat-ayat suci Al-Quran. Bahkan saya pernah satu kapal terbang dengan Datuk dalam flight daripada Langkawi ke Kuala Lumpur. Masa tu saya dapat satu ilmu yang mana Prof tanya saya, tahu tak bukit gunung paling tua di Malaysia? Saya punyalah yakin Kinabalu lah apa semua. Datuk kata tak. Rupanya Mat Cincang Datuk Gunung Mat Cincang, ya. Berapa umur Datuk? Umur dia? Umurnya 550 juta tahun. Tengok. Lah pada bumi Malaysia. Aduh. Maknanya UKM berjaya melahirkan seorang yang boleh kira umur gunung 500,000 tahun. Sampai saya termenung, saya kata macam mana dia kira umur Datuk pun tak sampai banyak tu tapi boleh kira rupanya daripada fosil Datuk. Saya ingat kataan tu. Datuk kata daripada fosil trilobite. Ya, tengok ya Allah. Terima kasih Datuk. Halalkan ilmu yang saya belajar daripada Datuk tu. Walaupun dalam kapal terbang saya dapat benda tu, saya gunakan untuk ceramah Datuk. Terima kasih banyak. Okey, seterusnya kita bersama dengan Profesor Datuk Dr. Profesor Datuk Seri Dr. Syed Arabi bin Syed Abdullah. Datuk Seri apa khabar? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, masya-Allah. Datuk Seri ni sebenarnya memang kegaguman arwah ayah saya ni. Dia kalau memang buku Datuk Seri banyak kat rumah. Sampai hari ni saya tengok ada dekat rumah tu. Jadi alhamdulillah Datuk, kebetulan bila saya baca biodata Datuk antara orang yang sangat aktif dalam bidang akademik, dalam bidang penulisan jurnal, dalam bidang wakaf. Saya rupanya Datuk antara orang yang aktif juga dalam memperjuangkan orang kata wakaf universiti ni. Saya pernah ada terbaca dalam satu artikel Datuk pernah bagi tahu kita kena ada satu universiti yang boleh bertahan sendiri macam Universiti Oxford, macam Universiti Al-Azhar Mesir. Jadi saya rasa hebat bila Datuk boleh bercakap berkaitan tentang isu sumbangan, dan UKM juga merupakan universiti yang bermula dengan sumbangan orang ramai, khususnya orang Melayu. Ketika itu pada tahun 70 diorang kumpulkan duit dan akhirnya pada 18 Mei 1970 maka terbinalah UKM. Walaupun bermula dengan sedikit kedaifan, tetapi setelah 50 tahun sungguh membanggakan. Sebagai contoh, UKM dapat melahirkan orang seperti mana Profesor Datuk Ibrahim Komo dan ramai lagi. Jadi soalannya Datuk Seri, bagaimana Datuk melihat orang kata sumbangan yang telah diberikan sebelum ini kepada UKM sehingga terbinanya UKM, dan bagaimana Datuk melihat untuk akan datang? Maknanya apakah sumbangan-sumbangan yang perlu ada, yang perlu dilakukan oleh pensyarah-pensyarah hari ini ataupun warga-warga UKM pada hari ini, alumni UKM pada hari ini kepada UKM di masa hadapan. Silakan Datuk Seri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berkhidmat dengan UKM melalui 5P saya kata. 5P. 5P. 1971 saya jadi pendulum pendaftar 5P. Kedua, saya menjadi seorang pensyarah 5P. Tiga, sebagai pendaftar 3P. Lepas tu saya masuk sebagai profesor. Dan akhir sekali jadi pensioner. Jadi 5P lah. Terus saya pensioner. Saya pension daripada UKM, saya masuk IUM pula lah. Jadi saya melihat perkembangan UKM ni mencabar pada awalnya, tapi UKM telah berjaya untuk
menerima cabaran ini dan mengatasi beberapa cabaran yang sedia ada. Jadi apabila UKM ditubuhkan tahun 1970, orang tahu kurang sekali pensyarah-pensyarah yang kita ada. Ya. Dan kita menerima dosen-dosen daripada Indonesia, juga terima daripada PIFCO, ya, yang tolong membantu kita. Tidak ada pensyarah, malahan kampus yang kita ada di Jalan Pantai dan di Kolej Islam Pegdaya itu adalah kampus sementara. Ya, sementara. Jadi apa yang dilakukan oleh UKM dengan semangat yang ada kepada pensyarah-pensyarah dan pentadbir-pentadbir ialah untuk memikirkan bagaimana kita harus mendapatkan satu jumlah pensyarah yang mempunyai kelayakan. Kelayakan bukan hanya pada masters tetapi pada peringkat PhD. Ya. Alhamdulillah dengan cadangan yang dibawa oleh Allah pada itu, Abdullah Saleh, ya, yang mencadangkan kita bersama-sama dengan GPA wujudkan skim latihan tenaga pengajar. Di mana kita boleh mengantar begitu ramai sekali tenaga pengajar itu atau tutor pada masa itu untuk mereka keluar negeri, keluar ke universiti-universiti yang terkenal di luar negeri untuk mendapatkan ijazah sekurang-kurangnya masters dan kalau boleh dengan PhD dan juga specialist yang kita butuhkan. Saya fikir pada masa itu saya dipanggil oleh pada masa itu Musa Hitam. Musa Hitam panggil saya dengan bahasa Elon. Dia katakan, you pada UKM, dia kata, you overtrain your staff. Overtrain your staff. Send as many specialists as possible. Send as many PhD as possible. I said, why? Because when we open up more universities, we have to depend on you. Ya? Betul lah apa yang dikatakan. Malahan semua dekan perubatan, USM, UNIMAS, IIUM, dekan yang pertama adalah daripada UIA. Ya? Dan Naib Chancellor UNIMAS, UMS, juga di USM, Ishak Namici, ya? Di IIUM, masuk Ibrahim Kumur sekali, adalah mereka khas IIUM. Oleh kerana dasar yang digunakan oleh IIUM pada masa train as many as possible supaya pada masa akan kemudian mereka akan terus mendapat daripada IIUM. Ini bermakna ilmu ini bergantung dengan rapat dengan ilmuwan. Kalau kita tidak ada ilmuwan, kalau tidak ada tokoh-tokoh akademik, kita tidak akan mendapat ilmu yang kita maksudkan. Dan apabila kita membuat latihan yang begitu rapi sekali, yang begitu saya fikirkan begitu agresif sekali, kita dapat memenuhi keperluan kita selepas 1980. Ya, 80 dapatlah mendapati spesialis kita datang dengan megahnya, dengan profesor-profesornya dan sebagainya. Itu saya fikir yang penting. Yang keduanya harus kita ingati, apabila UKM ditubuhkan, kita tidak mempunyai tradisi ilmuwan. Ya, kita semua kebanyakannya, 90% kot, adalah first generation academics. First generation academic yang tidak boleh mendapat tradisi daripada mereka yang dahulunya. Ya. Pada masa ini 50 tahun, ya, pelajar atau pensyarah akan dapat, misalnya dalam bidang geologi, mereka kata, oh, Profesor Chia Hong Jin misalnya, Sahabat Jantan misalnya, Profesor Ibrahim Komo misalnya, atau antropologi, Fud Saleh, Sari Abdullah, Jahalan, apakah mereka yang buat. Jadi maknanya ilmu ini akan berperingkat-peringkat. Ya. Dan itulah yang saya fikirkan tradisi yang kita harus banggakan. Dengan adanya 50 tahun ini, kita harus melihat apakah bagaimanakah kita dapat meningkatkan lagi ilmu yang sedia ada. Yang ketiga, kita harus melihat pada persekitaran, ya, ambience yang ada, environment yang ada, ekologi yang ada, yang mewujudkan
dan menzahirkan ilmuwan yang ada di dalam universiti ini. Jadi maknanya yang saya katakan tenaga pengajarnya, tetapi kemudahan yang sedia ada seperti kemudahan perpustakaan, infrastruktur kita, library kita, ya, faculty kita. Ini semua penting untuk kita mendapatkan ilmuwan yang dengan ada infrastrukturnya, dengan ada kemudahannya, akan kemudiannya pada masa ini juga akan mencurahkan ilmu yang sedia ada. 4, saya fikirkan juga bahawa dengan ada tokoh-tokoh dan ilmu-ilmu, kita harus juga melihat universiti ini sebagai satu institusi universiti bersama dengan universiti yang lain. We are not, saya fikirkan, kampung universiti. We are a national university. We are an international university. Kita menjadi ahli-ahli kepada persatuan-persatuan lain di dunia ini. Kita menggalakkan ilmuwan kita menerbit ilmu hasil penyelidikan mereka dalam jurnal-jurnal. Kita galakkan pensyarah-pensyarah kita pergi persidangan untuk mendapatkan ilmu yang lebih dan juga menunjukkan kita ini mempunyai satu taraf yang berbentuk international. Saya fikirkan Universiti Kebangsaan selepas 30 tahun ini harus memikirkan bagaimana kita hendakkan maju dengan lebih atas lagi, maju lebih tinggi lagi. Supaya kita akan menjadi not only 100 or 200 universities, tapi mungkin our objective for the next 50 years is the top 10 university, best university in the world. Jadi kalau kita dengan adanya kemudahan yang ada, dengan ada kampus tetap ya berbanding dengan kampus sementara 1970 dahulu, saya yakin amat sangat bahawa kita mempunyai tokoh-tokoh yang sedia ada, kita mempunyai kemudahan yang sedia ada ya. Cuma kita mempunyai azam. Sama ada kita mempunyai azam yang kuat ya, azam yang tinggi untuk kita menjadi sebuah universiti yang agung, yang tinggi yang ada tu. Di dalam kita melahirkan universiti pada awalnya sekali, kita lihat bahawa perancang universiti ini lihat bangsa selepas bahasa, itu bahasa, bangsa dan negara ya. Dan kalau kita fikirkan bahasa Melayu, kita kata dalam bahasa sastra, bahasa kebudayaan dan sebagainya, rancang kita melihatnya lain. Itu kita lihat pada mulanya. Chancellor yang pertama sepatutnya ialah Engku Umar, Director daripada IMR, seorang pathologist, tapi dia meninggal. Jadi mereka kemudiannya minta Presiden Baba buat seketika. Yang third, Naib Chancellor itu penting ya. Dia seorang UNG, a medical specialist ya. Jadi dilantik. Tujuannya pertama ialah untuk menubuh fakulti perubatan. Ya, perubatan dengan mencabar sekali, iaitu adakah bahasa Melayu boleh digunakan dalam melahirkan para doktor. Ya. Itu yang disebutkan oleh Dr. Arifin bin Marzuki. Saya dikatakan tugas untuk menubuhkan fakulti perubatan. Dengan adanya asas yang pertama yang kuat itulah, maka kita mendapat fakulti perubatan dentistry yang baik yang sedia ada. Jadi yang dianjurkan oleh rancang kita ialah bukan hanya memperluaskan bahasa, tapi menggunakan bahasa ini demi untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Terima kasih banyak Datuk Seri atas perkongsian yang menarik. Yang mana saya tengok Datuk sampai boleh ingat penubuhan pertama pada tahun 70, lepas tu apa yang berlaku, siapa visi yang pertama. Dan saya yakin apa yang Datuk Seri sebutkan tadi bahawa kita ni sudah alhamdulillah UKM terbina di atas asas sumbangan rakyat Malaysia, khususnya orang Melayu, nak melihat sebuah universiti kebangsaan
yang memperjuangkan bahasa Melayu, yang memperjuangkan orang Melayu dan sebagainya. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala tu makbulkan dan menjadikan UKM ini bukan saja untuk orang Melayu, tetapi dihadiri oleh semua lapisan masyarakat, semua kaum, semua agama, dan menjadikan sebuah UC yang cukup hebat, komplit antara satu sama lain. Dan apa yang saya lihat bahawa kita sekarang ini kena teruskan. Orang dahulu telah mengeluarkan wang ringgit, telah meletakkan satu dasar yang baik, pengurusan yang baik, dan sekarang ini kita memerlukan usaha daripada orang-orang muda macam saya dan rakan-rakan yang lain, kena memikirkan apa yang akan kita lakukan untuk UKM untuk 50 tahun yang akan datang pula. Jadi insya-Allah terima kasih banyak-banyak Datuk Seri atas perkongsian yang cukup menarik, dan saya yakin itu sangat memberikan inspirasi kepada kami. Dan seterusnya kepada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Abdul Razak. Prof, alhamdulillah bila tengok kepada biodata, Prof adalah graduan pertama Fakulti Perubatan. Tadi pun Datuk Seri ada sebut bahawa nak wujudkan Fakulti Perubatan di UKM tu sehingga dinamakan HUKM, kemudian PPUKM, sangat-sangat sukar sebenarnya pada awal. Tetapi alhamdulillah hari ini sudah menjadi sebuah UC yang penuh dengan pakar-pakar. Saya masa accident baru ni kena slip disc. Slip disc dekat bahagian teguk C4 dengan C5. Kebetulan bila pergi cek doktor, kita pergi kat nilai, rupanya orang nilai cakap, dia kata lah Ustaz, kenapa pergi datang kat nilai? HUKM tu pakar tulang belakang. La ilaha illallah. Maknanya tempat saya juga. Jadi alhamdulillah Datuk Seri, Prof Datuk, bila kita lihat kepada PPUKM yang hari ini sudah menjadi pakar rujuk kepada semua, dan baru-baru ini untuk COVID-19 pun merupakan tempat rujukan. Bagaimana Datuk melihat bahawa perkembangan pada awalnya permulaan Datuk dan rakan-rakan yang lain memperjuangkan HUKM atau PPUKM pada hari ini, dan sehingga ia menjadi sebuah nama yang cukup gah. Mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit kepada kami bagaimana nak menubuhkan perkara itu, dan kita nak bagi semangat pada doktor-doktor yang sekarang ini sedang bertungku lumus memperjuangkan segala hak mereka agar kita sama-sama membangun insya-Allah. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Izhar. Ini macam anak saya ni sebenarnya. Ya, ya. Alhamdulillah. Kepada arwah Haji Kasim. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Naib Chancellor, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Imran, dan juga rakan-rakan lama saya dah lama tak jumpa, rakan-rakan panelis yang dihormati sekalian. Assalamualaikum sekali lagi dan salam sejahtera serta selamat pagi. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan lafaz alhamdulillah dan juga bangga dengan 50 tahun wujudnya UKM. UKM masih hebat, masih relevant. Selepas 50 tahun itu sudah membayangkan kehebatan universiti kita. Saya adalah graduan ataupun pelajar batch pertama di Fakulti Perubatan, iaitu pada tahun 1973 saya masuk sebagai pelajar tahun pertama Fakulti Perubatan UKM. Semasa itu di kampus di Lembah Pantai, di mana semasa itu UKM adalah sebuah universiti yang sangat sederhana. Mungkin Profesor Emeritus pun ingat lagi, kita menumpang di sebuah kampus perguruan di Lembah Pantai, sehinggalah sekarang kita berjaya mendapat sebuah kampus yang indah di Bangi. Jadi selepas 3 tahun sahaja penubuhan UKM, maka pihak UKM berhasrat untuk menubuhkan Fakulti Perubatan. Ini adalah satu cabaran yang hebat sekali, sebagaimana yang dikatakan oleh panelis sebelum ini, Profesor Datuk Dr. Said, ya, selalunya sebuah universiti hanya selepas 10 tahun wujud baru ditubuhkan Fakulti Perubatan. Jadi sudah tentulah kami mendapat cabaran yang hebat semasa itu dalam segala bentuk, dari segi infrastruktur dan juga dari segi kemudahan-kemudahan akademik yang lain.
Yang pertama, kita harus membuktikan bahawa bahasa Melayu, bahasa kebangsaan yang kita sayangi adalah relevan dan bersesuaian untuk keilmuan sejagat, ya. Terutama dalam apa bidang, termasuk bidang sains seperti Profesor Emeritus tadi, dan juga bidang perubatan dan of course bidang fakulti pendidikan Islam dan bidang sains sosial. Jadi itu adalah tugas utama kenapa UKM ditubuhkan dan kenapa fakulti perubatan UKM ditubuhkan. Yang kedua, kenapa fakulti perubatan UKM ditubuhkan? Kerana kita sangat memerlukan kepakaran kedoktoran. Kita tidak cukup. Semasa itu saya masih ingat hanya satu universiti sahaja yang membuka peluang untuk fakulti perubatan, itu pun bilangan pelajarnya hanya 100 orang setahun. Jadi kita terpaksa import ramai doktor dari luar negara dan yang ingin berbagai-bagai masalah kesihatan yang lain. Yang ketiga, selepas kita tahu masalah di negara, politik negara, selepas 13 Mei 1969, kita dapati bahawa jurang perbezaan antara kaum-kaum di Malaysia adalah terlalu jauh. Jadi ini adalah mungkin satu cara untuk pihak kerajaan mendekatkan lagi jurang supaya kita rakyat Malaysia boleh hidup dengan harmoni dan berintegrasi antara satu sama lain. Ya. Ini beberapa faktor kenapa Fakulti Perubatan UKM itu ditubuhkan. Dan pada mulanya logo kami adalah Doktor Barisan Hadapan. Ini sama dengan semasa itu di negara China, dia ada slogan Barefoot Doctor, doktor berkaki ayam. Jadi doktor UKM ni doktor berkaki ayam kan? Itu dulu Jadi doktor bersandapan ni tugasnya besar. Contohnya untuk COVID-19 yang banyak membantu kita adalah barisan-barisan hadapan kita. So alhamdulillah. Jadi bermula tahun 1973 saya sebagai seorang pelajar. Selepas 6 tahun 1979 saya mendapat ijazah MD, ijazah kedoktoran, dan seterusnya saya terus di UKM bekerja sebagai medical officer, dan seterusnya saya bersama-sama dengan UKM memasuki program ijazah kepakaran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Profesor Datuk Dr. Said bahawa kita memerlukan pakar. Jadi UKM adalah universiti yang paling berani semasa itu. Kita sudah pun berani untuk menubuhkan program postgraduate in clinical medicine. Universiti lain tak pernah, dan banyak yang katakan bahawa UKM ni gila untuk menubuhkan menghasilkan kepakaran dalam bidang perubatan. Jadi saya ni kalau genetik, saya 2 kali jadi genetik. Genetik yang pertama adalah di Fakulti Perubatan sebagai pelajar, dan kedua melakukan postgraduate di Fakulti Perubatan juga sebagai postgraduate student. Saya sebenarnya sebelum masuk UKM saya telah pun ditawarkan oleh JPA untuk melanjutkan pendidikan di New Zealand, tapi saya tolak. Ya, bila saya dapat tahu UKM ingin menubuhkan fakulti perubatannya, jadi masa tu semangat kita berkobar-kobar lah. Semasa itu saya ingat lagi, semasa tahun awal 70-an, semangat kebangsaan dan semangat untuk mendaulatkan bahasa Melayu ini sangat berkobar-kobar. Jadi semasa itu di universiti, ya, semasa itu fasa pembangunan pertama, fasa yang saya panggil fasa perjuangan. Jadi mahasiswa pemikiran masa itu adalah berjuang. Tiap-tiap hari ingin berjuang. Jadi berbagai-bagai cara lah perjuangan tu. Mungkin ada yang betul, ada yang mungkin tak betul. Saya rasa Profesor Emeritus masih ingat lagi. Ya. Jadi semasa itulah saya rasa semangat kita untuk membuktikan kedaulatan bahasa Melayu atau bahasa Malaysia sangat tinggi. So alhamdulillah akhirnya kita telah pun berjaya walaupun terdapat banyak masalah. Ada contohnya masalah kita ketidakcukupan pensyarah atau pakar yang boleh mengajar dalam bahasa Melayu. Jadi apa yang terjadi? Kita telah import daripada negara jiran iaitu Indonesia, dan rakan-rakan profesor daripada Indonesia datang untuk mendidik kita, terutama di tahun 1, tahun 2 hingga tahun ketiga. Ya, perkara ini pihak Indonesia pun tahu. Sekarang apa yang terjadi? The reverse. They are coming to us. Mereka datang kepada kita
Dan mereka kata, "Bapa, dulu kami datang mengajar bapa. Sekarang bapa silakan datang ke Indonesia untuk mengajar kami." Itu kebanggaan kita, ya. Sebab kita dapat dengan kepimpinan dan kepolitikan kita yang stabil dan kuat, kita dapat melonjakkan ilmu perubatan di Malaysia sangat tinggi. Bukannya mudah untuk UKM mencapai ke taraf tersebut, ya. Saya masih ingat semasa graduan pertama, kedua, ketiga, macam-macam tomahan diberikan kepada kita oleh orang Malaysia sendiri. Ada yang kata, "You ni boleh ke ni? Can you be a doctor where your thinking is in Malay, but you have to converse in English?" Macam-macam mereka. Dan masa itu tidak ada buku pun bahasa Melayu. Tidak ada satu buku pun saya ingat. Jadi saya dan rakan-rakan lain terpaksa belajar 5-6 kali ganda lebih daripada pelajar-pelajar daripada universiti lain. Ya, di situ pengorbanan kami. Dan akhirnya alhamdulillah selepas 40 tahun, ya, Fakulti Perubatan sudah 40, saya rasa 47 tahun, ya 3 tahun lebih muda daripada universiti, kita telah menghasilkan lebih dari 11,000 orang doktor dan pakar untuk negara. Dan kitalah sebuah universiti yang menghasilkan pakar perubatan teramai di Malaysia. Ya, tidak ada universiti lain. Ya. Dan kita sebenarnya dikatakan tadi menjadi air zam-zam kepada fakulti perubatan yang lain. Bila nak tubuh fakulti perubatan yang baru di USN, di Universiti Sabah, di Universiti Sarawak, UIA malahan, ya, kemudian USIM, semua dekan-dekannya adalah datang daripada Fakulti Perubatan UKM. Semasa itu kita dikenali sebagai Fakulti Perubatan sahaja, ya, sebelum PP UKM. Ya. Kemudian alhamdulillah dengan perkembangan seterusnya kita diberi tanah di Ceras untuk mendirikan Hospital Universiti Bangsaan Malaysia HUKM, atau sekarang dikenali dengan Hospital Tuanku Chancellor Tuanku Mukhris, ya. Alhamdulillah. Dan saya masih ingat, adik saya seperti Datuk Syed, saya ada 5 P di UKM, ya. Saya bermula sebagai pelajar, saya kemudian pensyarah, kemudian saya menjadi profesor di UKM, kemudian saya pernah menjadi pengarah hospital UKM. Jadi saya sedikit sebanyak tahu bagaimana perit dan challengingnya penubuhan hospital UKM, dan akhirnya pada tahun 1997 hospital UKM diresmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri masa itu Tun Dr. Mahathir. Saya masih ingat sebelum Tun Dr. Mahathir meresmikan hospital UKM, beliau pernah menjadi pesakit saya di HUKM. Saya pernah merawat beliau di HUKM. So alhamdulillah, akhirnya beliau meresmikan sebuah hospital di mana beliau pernah dirawat. Ya, di situ hebatnya HUKM. Dan saya masih ingat semasa itu HUKM ataupun SCTM, ya, adalah hospital yang terbaik di negara kita. Lebih baik daripada hospital-hospital lain, dan malahan kita antara yang terbaik di Southeast Asia ataupun di Asia region. Saya harapkan kita dapat mengekalkan kehebatan HUKM. Saya masih lagi another P untuk saya, iaitu saya menjadi pensioner di UKM, dan saya sekarang memegang pengerusi ataupun another P, Presiden Majlis Alumni UKM. Jadi saya tidak meninggalkan UKM, ya. Saya masih lagi di UKM. Alhamdulillah, di mana kita sudah menghasilkan lebih daripada 200,000 graduan, undergraduate dan graduate di UKM. Alhamdulillah. Mungkin terima kasih banyak Prof Datuk, ya, atas perkongsian yang menarik sebenarnya tentang PPUKM. Kita tak tahu asal usul dia macam mana. Cuma yang saya membanggakan saya pada pagi ini, ya, Datuk-datuk sekalian, daripada Ibrahim Komo, Prof Datuk Seri Dr. Syed, Prof Datuk Dr. Abdul Razak, walaupun dalam bidang yang pelbagai, seorang geologi, seorang dalam bidang komunikasi, seorang lagi dalam bidang perubatan,
tetapi bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu mereka sangat mantap, ya. Dan tak ada pula saya tengok slang tu banyak kepada English, sebab ada setengah-setengah orang kadang-kadang ni datuk-datuk sekalian, ya, bila kita cakap bahasa Melayu, I'm sorry, saya dah lama tak cakap Melayu, dia tak berhenti nak cakap Melayu. Aduh, hai, kadang-kadang saya pening kepala, baru duduk kat overseas 5-6 tahun, balik pada tak boleh cakap bahasa Melayu. Jadi itu sebabnya adanya Universiti Kebangsaan Malaysia ini, yang mana bukan saja melahirkan academician yang boleh bercakap bahasa Melayu dengan fasih, menulis dalam bahasa Melayu dengan fasih, dan juga boleh mengajar dan menulis dalam bahasa Inggeris. Kalau kami di Fakulti Pendidikan Islam boleh mengajar dalam bahasa Arab, menyelia dalam bahasa Arab, macam yang berbahagia Dr. Abdul Rahman, ya, seorang graduan daripada Universiti Al-Azhar, bahkan dia punya bahasa Arab lebih Arab daripada orang Arab. Jadi oleh demikian saya nak terus kepada Profesor Datin Paduka Dr. Jawiah Dakir. Datin, ada ke Datin ni? Ya, ada. Ada. Kenapa Ada, tak nampak Datuk. muka Datin? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Datin, kebetulan kita ni bila berbicara tentang fakulti pengajian Islam, tadi 3 daripada fakulti yang berbeza. Seorang daripada geologi, seorang daripada komunikasi, seorang lagi daripada perubatan, dan ni Prof Datuk Datin Paduka daripada Fakulti Pendidikan Islam, fakulti saya. Ya, kalau saya lihat Datin Paduka antara orang yang terawal lah, ya, di Fakulti Pendidikan Islam. Dan kalau kita lihat kepada sejarah Fakulti Pendidikan Islam ini, ramai tokoh-tokoh hebat daripada Fakulti Pendidikan Islam. Ketua Polis Negeri pun daripada Fakulti Pendidikan Islam dulu. Sekarang ni pun dah pencen katanya. Ya, kemudian kalau kita lihat VC, TNC, Universiti Sains Islam Malaysia, USIM, Mufti Wilayah, 2 orang pernah daripada Fakulti Pengajian Islam. Ahli-ahli madhab fatwa yang tentukan hukum-hukum di negeri-negeri, alhamdulillah cukup ramai. Jadi kalau kita lihat, walaupun di Fakulti Pendidikan Islam ada pensyarah-pensyarah yang tak pernah, ini yang saya kagum ni, tak pernah pergi negara Arab. Sebagai contohlah, Prof Datin Paduka sendiri tak pernah pergi negara Arab, tapi boleh cakap Arab, dah bahkan dikira sebagai profesor wanita pertama kot di Malaysia yang dapat dalam bidang hadis. Ya, kemudian ada guru kami Dr. Hashim Mihat, ya, tak pernah pergi overseas, tak pernah pergi negara Arab, tapi cakap Arabnya fasih, bahasa Inggerisnya fasih. Bagaimana sebenarnya orang-orang terdahulu ini menghasilkan graduan dan menghasilkan ahli akademik seperti mana yang Datuk Seri Said sebutkan tadi, sehingga lahir golongan-golongan hebat ini. Dan saya alhamdulillah dapat juga belajar daripada ahli akademik yang terdahulu. Mungkin Prof Datin Paduka boleh kongsikan sedikit. Silakan Datin. Terima kasih Datuk Izhar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Soalan terakhir tadi saya jawab dulu. UKM boleh. Walaupun saya memang tidak pernah belajar di negara Arab, ya, tapi hasil usaha dan bantuan rakan-rakan itu boleh bercakap bahasa Arab, insya-Allah. Sehingga kan bila saya pergi negara Arab, saya membentangkan kertas kerja dalam bahasa Arab, dia kata Azhar tahun berapa? Saya kata saya tak pernah menjadi graduan Al-Azhar. Okay. Kalau bercerita tentang perkongsian pengalaman di UKM, saya juga ada 3P saja, tak adalah sampai 5P tadi. Yang pertama saya sebagai seorang pelajar. Pelajar, kalau Arab tanya tu, saya kata ana min awal ila akhir fi UKM. Daripada ijazah pertama, ijazah kedua dan ijazah ketiga di UKM. Tapi hebatnya UKM, bukan hebatnya saya. Tapi saya anggap UKM boleh. Dan saya anggap UKM itu sebagai suatu yang walaupun asasnya bahasa Melayu, dan banyak buku-buku kajian saya semuanya boleh katakan 99.9 itu dalam bahasa Arab, tapi saya kena terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Dan itu sebenarnya kecemerlangan dan kewibawaan guru-guru saya yang sebagainya dah tak ada, dan sebagainya masih ada lagi. Saya bergraduan untuk sarjana muda pada tahun 1977 tanpa kepujian. Tahun kepujian ialah tahun yang keempat.
Jadi tahun 77 itu dapat sarjana muda tanpa kepujian plus diploma pendidikan. Bagaimana kami ketika itu berjuang untuk mendapat satu ijazah dan satu diploma. Kuliah ijazah di Seksyen 17 dan kuliah diploma oleh guru-guru daripada Fakulti Pendidikan di Lembah Pantai. So bayangkan kami yang dulu tu, tapi dulu masih muda lah kan. Bolehlah bekerja, naik bas dan sebagainya. Dan untuk yang sarjana juga saya buat di UKM dan saya mendapat sarjana tahun 82. Semua teman-teman saya yang diambil jadi tutor pergi ke luar negara. Tapi saya tetap percaya bahawa saya boleh buat di UKM dan UKM boleh menyediakan segala kelengkapan. Dan begitulah saya mendapat PhD dalam jurusan hadis di Jabatan Usuluddin dan Falsafah Fakulti Pengajian Islam. Dan di situlah saya melihat bahawa UKM boleh menyediakan satu sistem pendidikan untuk melahirkan para sarjana dan juga PhD yang bagus dengan hasil usaha dorongan juga daripada guru-guru kita yang telah lalu. Itu P yang pertama. P yang kedua ialah sebagai seorang pensyarah. Selepas saya lulus ijazah pertama sarjana muda, saya sempat mengajar dalam 6 bulan di sekolah menengah kebangsaan Cina di Kepung. Bayangkan di Kepung. Kepung tu kawasan apa? Ya, kawasan Asin lah ya. Saya tidak saja mengajar, tak mengajar agama sahaja, tetapi dengan bahasa Malaysianya dan sebagainya. 6 bulan kemudian saya dipanggil balik untuk menjadi tutor pada bulan 1 Februari 1979. So bermakna saya bermula karier saya sebagai seorang ahli akademik plus penyelidik. Kerana ketika itu UKM bukan ketika itu sampai sekarang pun melatih para pensyarah ni bukan untuk mengajar sahaja, tetapi juga yang paling penting untuk menyelidik. So di situlah ruang, peluang dan kepercayaan yang diberikan oleh UKM kepada saya. Dan di sini saya nak bagi nak kongsi share lah ya, bagaimana seorang ustazah pada ketika itu penyelidikannya bersama rakan-rakannya terpilih untuk mewakili Fakulti Pengajian Islam dan juga UKM membuat satu pameran penyelidikan di Geneva, Switzerland. Ustazah. Jadi yang saya ingat sampai bila-bila apabila kita hotel di sana, dia hotel kecil, tidak menyediakan breakfast. Tapi breakfastnya ni mana? Di pub. Jadi ketua rombongan tadi tak sangka ustazah masuk pub ya, dia kata. So macam mana? Pub itu bukanlah sesuatu yang negatif sebenarnya ya. Tempat untuk kita breakfast, ambillah mana yang halal kita makan, mana yang tak halal tu kita tengok sajalah. So itu salah satu daripada kenangan dan pengalaman yang bagus yang amat saya kenang sampai sekarang, peluang, ruang dan dukungan dari UKM kepada saya. Bagaimana nak menjadi macam itu? Bagi saya, para penyelidik, para pensyarah Fakulti Pengajian Islam, dia tidak boleh duduk dalam mestilah dia keluar membuat penyelidikan, menulis dan sebagainya bekerjasama dengan para pensyarah dan pakar-pakar dalam disiplin dan bidang yang lain, bukan pengajian Islam saja. Mungkin seperti Datuk Izhar sendiri, PhD-nya bukan saja dalam pengajian Islam, diselia oleh pengajian Islam, tetapi juga orang sains dan sebagainya lah ya. Dan begitulah sebenarnya kita kalau nak keluar daripada kepompong hanya pengajian Islam saja, walaupun saya dalam bidang hadis. Tadi disebut saya adalah profesor wanita pertama. Sebenarnya profesor pertama dalam bidang hadis di Malaysia. Di Malaysia ya, bukan di dunia. Tetapi banyak keserakanan saya ini dari luar negara, khususnya dari Indonesia. So oleh kerana apabila dia mencari profesor di bidang hadis di Malaysia, saya lah yang kena. Ya, maknanya sampai hari ini pun mereka akan panggil saya profesor. Saya kata saya bukan profesor, panggillah saya mantan profesor. Kerana satu, dia nak bawa nama UKM itu.
Kerana kebanyakan mereka itu kita dah buat networking bersama. Ya? Jadi di situlah pentingnya kita mendedahkan diri kita ke luar negara, walaupun dengan serba kekurangan dan sebagainya. Dan P yang ketiga ialah sebagai pentadbir. Yang ini saya rasa amat rasa terharu sekali sebagai seorang pentadbir, walaupun saya mentadbir ni dah agak lewat sikit. Kerana saya dilantik 1982 sebagai pensyarah dan sebagainya, tetapi saya dilantik sebagai pentadbir 2006 sebagai Ketua Jabatan Usuluddin dan Falsafah Fakulti Pengajian Islam. 1 Mac 2006 sehinggalah April 2007. Kenapa sampai April? Lantikan sampai 2 tahun. Rupa-rupanya ketika itu pertama yang saya nak sebutkan ialah suatu yang sebenarnya saya payah nak terima, dilantik sebagai Timbalan Institut Islam Hadari. Iaitulah bermula pada 1 Mei 2007. So bulan Mei ni banyak maknanya bagi UKM. Bukan saja 18 Mei, tetapi 1 Mei itu menjadi satu sejarah bagi Institut Islam Hadari yang ianya ditubuhkan hasil usaha perjuangan Fakulti Pengajian Islam. Yang itu sejarah, tidak boleh dilupakan. So kami bermula dengan zero. Ini saya nak ceritalah dengan zero. Kosong. Tak ada apa. Yang ada bangunan itu pun setelah beberapa bulan baru ada bangunan yang sekarang. Kita menumpang di perpustakaan. Dan ia digerakkan bersama-sama oleh pengarah pengasas Institut Islam Hadari, iaitulah Profesor Datuk Dr. Muhammad Yusuf Haji Osman. So bayangkan seorang dari pengajian Islam dan seorang lagi daripada Fizik. Solar energy. Solar energy Datuk itu. So saya agak ragu-ragukan diri saya, takut saya tak dapat follow, tak dapat ikut rentak dia. Ya. Tapi alhamdulillah kerjasama banyak pihak, akhirnya Institut Islam Hadari sudah berumur 13 tahun pada 1 Mei 2020. 13 tahun. Baru 13 tahun. So insya-Allah lah sampai beratus tahun lah umurnya selama mana UKM ada. Nah, ini satu lagi saya nak cerita. Saya bermula tadi Institut Islam Hadari daripada zero dan dengan hanya ada 4 orang kaki tangan. Pengarah, timbalan pengarah, setiausaha pengarah dan seorang pembantu rendah. Di situlah kami bekerja memikirkan macam mana nak hidupkan satu institut yang tak ada apa-apa lagi. Alhamdulillah bahawa Datuk pengarah pengasas ketika itu, Datuk Yusof, ada pengalaman sebagai pengarah pengasas juga SERI, Institut Solar Energy. So daripada situlah dia dapat membawa dan memberikan cadangan-cadangan dan kita bermula mengambil fellow penyelidik hakiki dan fellow penyelidik bersekutu. Yang mana yang bersekutu ini kita ambil daripada berbagai-bagai fakulti. Dan ini juga satu gabungan yang amat bagus bagi bidang pengajian Islam. Maknanya kita buka ruang kepada disiplin lain dan bidang yang lain untuk sama-sama berkolaborasi dalam satu institut penyelidikan. So kebanyakan fellow-nya Datuk sendiri, Datuk Pengusi sendiri, fellow ya, fellow Institut Hadari, fellow bersekutu, bukan fellow hakiki. So hasil daripada selama 10 tahun, 4 bulan, 26 hari menjadi timbalan pengarah di situ. Ya, walaupun dia dah 13 tahun kerana saya sudah menjadi YB yang full time, dah tak ada berkhidmat dengan UKM pada tahun 2017. Dah jadi YB full time lah. Oh. Saya rasa bangga dengan Institut Islam Hadari ini dengan dukungan, sokongan dan kepercayaan yang diberikan oleh UKM. Dan juga rakan-rakan sebagai fellow. Iaitulah pertama, Hadari lah saya panggil. Hadari UKM muncul sebagai satu Hadari yang antara teramai pelajar. Pelajar pasca sesuatu. Ya, PhD dan juga master. Dan kalau saya pergi ke Indonesia, kerana ramai pelajar saya di sana, mereka akan tanyakan yang ini.
So saya akan jawablah. So nama Islam Hadari itu amat touching, ya, dan perlu touching. Alhamdulillah. Dan yang kedua, yang ini saya nak cerita betul-betul lah, alhamdulillah. Serasanya macam tak percaya bahawa kita telah banyak membuat hubungan dan kerjasama dengan universiti-universiti di dunia, di luar negara. Seperti Jepun, Taiwan, India, Uzbekistan, Jordan, Indonesia dan banyak lagi lah. Tetapi yang paling touching juga saya suka itu, yang tersentuh hati saya, ialah hubungan kita dengan Universiti Kyoto, Jepun. Di Universiti Kyoto Jepun ini kita mempunyai hubungan yang erat antara Institut Islam Hadari dengan Director KIAS. KIAS ni KIAS, iaitulah Center for Islamic Area Studies yang dipayungi oleh ASAFAS, dan ASAFAS ini ialah ASEAN African Area Studies di Universiti Kyoto. Dengan adanya hubungan baik itu, UKM membawa nama UKM, telah tertubuh satu lagi nama Hadari di sana yang mereka sebut ringkasnya sebagai Hadari KU. Hadari KU ini maksudnya lah Hadari Kyoto University. Dia punya lengkapnya ialah Hadari Center for Islamic Civilizational Studies, dan mereka dikenali di sana sebagai Hadari KU, dan di UKM mereka sebut Hadari UKM. Alhamdulillah. Ya, itu alhamdulillah sampai sekarang, dan setiap tahun sudah 10 kali seminar bersama mereka, iaitulah yang kita sebut sebagai ISIKAS, seminar International Symposium on Islam, Civilization and Science. Sudah 10 kali, dan kita adakan bergili-gili. Sekali dan sekali setahun depan di Kyoto. Universiti Kyoto. Di Universiti Kyoto rankingnya adalah, kalau tak silap saya, yang kedua di Jepun. Dan alhamdulillah UKM dia pandang UKM dan juga orang-orang yang berada di Institut Islam Hadari, dan insya-Allah saya doakan bahawa kepimpinan baru ini boleh melonjakkan lagi apa yang telah kami buat selama 13 tahun, kalau saya 10 tahun lebih. Dan saya yakin bahawa kejayaan Islam Hadari itu bukan daripada satu pihak, tetapi daripada semua pihak, dan yang menerujuinya pasti daripada Fakulti Islam dan juga fakulti-fakulti yang lain. Alhamdulillah. Tambah sikit, saya lupa tadi. Ianya dirasmikan oleh Perdana Menteri yang kelima, Tun Abdullah Ahmad Badawi ketika itu pada 2013. Syukur. Alhamdulillah. Satu penjelasan yang cukup menarik daripada keempat-empat panel. Ya, jadi alhamdulillah pada masa yang sama juga saya bersyukur kerana mantan ataupun bekas visi kita yang dulu pun bersama dengan kita pada pagi ini, iaitu yang berbahagia Tan Sri Anwar Ali dan juga Tan Sri Muhammad Saleh. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami dalam Zoom pada pagi ini. Alhamdulillah, tak sangka dua-dua Tan Sri ini ada bersama dengan kita. Alhamdulillah. Dan juga setakat ini hampir lebih daripada 1,200 orang yang sedang menonton live kita pada pagi ini, dan memandangkan masa kita tidak mengizinkan, kita sudah masuk kepada fasa yang kedua, pusingan yang kedua. Saya terus kepada yang berbahagia Profesor Datuk Komo untuk memberikan sepatah dua nasihat, kurang maknanya tak lebih daripada 2 minit, minta maaf Lan, dan nasihat kepada kami orang yang bakal melahirkan generasi yang akan datang. Silakan Datuk. Datuk Ibrahim tak dengar? Tak dengar. Datuk Ibrahim dia mute. Ya, mute lah. Okey. Terima kasih. UKM telah pun sampai usia 50 tahun dan banyak pengalamannya, dan saya fikir kita harus melihat 50 tahun yang akan datang.
Saya pada prinsipnya melihat perjalanan kita 50 tahun terakhir ini memang agak mantap, mempunyai banyak kejayaan yang telah pun dilakukan dan berada di landasan yang baik. Tetapi saya fikir UKM perlu memikirkan lebih jauh. Saya ada satu dua pandangan mengenai perkara ini. Saya rasa UKM patut mengekalkan kepimpinan pengurusan yang menghayati perjuangan asal UKM, berwibawa dalam sumbangan akademik dan diterima oleh majoriti profesor di UKM. Ini adalah tradisi universiti selalunya. Dan kedua, saya harap UKM akan terus-menerus mengambil pelapis-pelapis daripada kalangan ahli akademik yang cemerlang. Apa yang patut dilakukan untuk 50 tahun ke hadapan pada hemat saya ialah UKM perlu mencari kelainan. Satu daripada kelainan yang telah pun ada tetapi kita tidak perkasa ialah kita menggunakan sistem pendidikan tinggi kebangsaan. Bila saya sebut sistem pendidikan tinggi kebangsaan, tidak bererti 100% dalam bahasa Melayu. Tetapi sistem pendidikan tinggi kebangsaan bererti berteraskan bahasa Melayu tetapi fasih dan berkesan dalam menggunakan pelbagai bahasa lain, bahasa ilmu yang lain. Itu penting dipertahankan untuk 50 tahun akan datang. Jangan kita mengejar ke hadapan alih-alih kita kehilangan sistem pendidikan tinggi kebangsaan kita. Perkara kedua yang saya rasa sangat penting untuk mencari kelainan ialah universiti sekarang patut memikirkan isu multi bidang atau multidisciplinary. Kita tidak boleh lagi memikirkan isu bidang-bidang ilmu yang khusus dan sektor-sektor tertentu. Saya bagi contoh ringkas saja. Dalam bidang tanah runtuh, bidang kepakaran saya, kita boleh melihat sains tanah runtuh itu dalam konteks geologi. Tetapi mitigasi tanah runtuh itu ialah kejuruteraan. Impaknya ialah pengurusan. Impak ekonominya ialah aspek ekonomi. Jadi hampir semua perkara dalam hidup kita bersifat multi bidang. Oleh itu, program pengajian dan juga penyelidikan berkumpulan di UKM seharusnya memikirkan dalam konteks multi bidang ini. Multi bidang ini banyak orang salah faham. Orang ingat kita boleh bila multi bidang je kita boleh masuk bidang-bidang orang lain. Tidak. Multi bidang ialah bekerja secara berkumpulan. Kita menggunakan bidang ilmu kita tetapi kita berkongsi dengan rakan-rakan kita yang lain dalam bidang-bidang yang lain dan mencapai satu penyelesaian. Mungkin tak sempat nak bercakap panjang lebar, setakat itulah sumbangan saya. Terima kasih. Mute lagi ni. Tak dengar. Semua ni. Tak dengar. Participant tak sampai 2, tak sampai 3 rata. Halo? Ya. Ya, terima kasih banyak kepada Yang Berbahagia Datuk Ibrahim Komo atas perkongsian. 2 nasihat. Pertama, kekalkan sistem pendidikan negara. Dalam masa yang sama meneruskan segala hubungan yang terbaik untuk melahirkan ahli akademik yang berjaya, graduan yang hebat. Yang kedua, perlu ada disiplin, multidisiplin dalam bidang yang kita ada pada hari ini untuk menampakkan lagi kesarjanaan ahli UKM. Dan terima kasih banyak kepada Profesor Datuk Ibrahim atas perkongsian tadi, dan saya nak teruskan kepada Yang Berbahagia Profesor Datuk Seri Dr. Said untuk memberi sepatah 2 nasihat dalam lebih kurang 2 minit kepada kami warga UKM untuk masa hadapan. Silakan Datuk. Terima kasih. Saya hanya nak
nak menambah apa yang dikatakan oleh Profesor Ibrahim tadi, Komo, itu multidisciplinary itu agak is the way forward lah, kita katakan. Pada disiplin, pada universiti yang akan datang ini, kita memerlukan kerjasama pada pakar-pakar di berbagai disiplin untuk membuat satu kajian. Ya. Itu penting. Keduanya saya fikirkan bahawa kita harus melihat perubahan yang berlaku dalam bidang akademik di seluruh dunia. Ya. Perubahan yang berlaku sekarang. Tambahan lagi dengan COVID-19 ini, perubahan akan berlaku dengan drastiknya kepada cara kita menyampaikan ilmu misalnya. Ya. Cara-cara bagaimana kita akan menimba ilmu. Misalnya bagi contoh saya lah. Dulu saya mengajarkan face-to-face survey misalnya. Sekarang ini dengan ada COVID, adakan face-to-face survey ini dah habis. Dia go online survey, kita gunakan new teknologi dan sebagainya. Jadi metod ataupun kaedah kajian yang kita gunakan dahulu mungkin pada masa ini tidak dapat digunakan. Kita perlu memikirkan cara-cara kaedah-kaedah yang lain. Dan adanya kaedah-kaedah yang lain ini akan mencetuskan lagi pemikiran tentang pembinaan teori-teori yang baru akan diwujudkan. Dan di sinilah pendekatan multidisiplin diperlukan, bukan hanya di dalam universiti ini, tapi kita juga harus memikirkan mengadakan kerjasama dengan akademik di universiti-universiti yang lain. Jadi maknanya UKM ini harus menjelma daripada sebuah universiti yang bersifat nasional pada sebuah universiti yang bersifat antarabangsa. Jadi memperluaskan paradigm kita, world view kita, bahawa universiti ini bukan hanya universiti di Bangi, tapi Bangi itu adalah satu daripada unit institusi kita di seluruh dunia. Jadi mana Dr. Zaya berkata tadi, Islam Hadari ini tidak hanya di Islam Hadari di sini, tapi kita kerjasama dengan Universiti Tokyo. Kan? Jadi maknanya kita tidak hanya harus melihat UKM hanya berada di UKM Bangi. Yang satu lagi saya nak ambil kesempatan ini lah. Saya bagi daripada sains sosial dulu. Saya nampak sains sosial ini telah pun dikecilkan. Ya. Saya harap bahawa sains sosial, humanities di UKM akan juga bangun bersama-sama supaya dapat berkembang seperti mana fakulti perubatan, bagaimana fakulti sains dan sebagainya harus bangunkan juga supaya dapat berjuang bersama-sama. Jadi tambahkan lagi lah ilmu, tambahkan lagi tokoh-tokoh dalam bidang sains sosial. Itu agak saya pentingkan. Jadi harus pada akhirnya saya nak fikirkan bahawa UKM tahapnya mula kita mengadakan convocation 1973. Lepas tu tahap milestone kita apabila kita masuk ke kampus 1977, kampus yang tu. Kita sekarang ni harus maju bukan hanya sebagai sebuah universiti nasional, tapi sebagai sebuah universiti antarabangsa. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Yang Berbahagia Datuk Seri Prof Datuk Seri Dr. Syed Arabi Syed Abdullah atas nasihat kepada kami, dan insyaAllah kami akan cuba yang terbaik untuk melaksanakan segala nasihat daripada Yang Berbahagia Prof Datuk Seri. Dan seterusnya saya nak terus kepada Yang Berbahagia Prof Datuk Dr. Abdul Razak, sepatah dua nasihat untuk kami dan juga rakan-rakan yang berada di PPUKM yang sekarang ni ramai saya dapat tahu rakan-rakan saya di PPUKM sedang menonton ya segala nasihat daripada Datuk. Silakan Datuk. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Pengerusi. UKM seperti juga universiti lain, kita sekarang dalam satu era baru, ya, era milenium yang baru yang penuh dengan cabaran. Ya, post COVID-19 ini pun satu cabaran yang besar. Oleh itu kita harus melihat
betapa relevannya kita, betapa lestari ataupun sustainnya kita, sustainability. Untuk itu mungkin kita kena melawat semula visi dan misi dan juga peranan UKM, strategic planning. Saya ingat lagi visi misi kita terakhir telah pun didraftkan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Nat Chancellor sebelum ini Tan Sri Anwar Ali dan juga Tan Sri Ahmad Saleh, ya. Dan kita harus lihat semula, buka semula buku tersebut, review semula sama ada kita harus laksanakan dan kita perbaiki lagi demi menghadapi masa depan 50 tahun akan datang, 2020 hingga 2070 ataupun hingga tahun ke-3000, ya. Sebabnya untuk itu kita haruslah bekerja ke arah globalisasi. Saya setuju pandangan kedua-dua rakan panelis saya sebelum ini, iaitu kita haruslah menjadi sebuah universiti antarabangsa. Globalisasi, ya, globalization. Sebagaimana kita ketahui, universiti yang pertama di dunia adalah bukan Bologna University, bukan universiti di Europe, tapi universiti di Timur Tengah, iaitu universiti di Morocco, University of Kairouan, tak silap saya, ya, ditubuhkan pada 850. Dan di mana mereka sekarang, ya? Kita pun tak tahu mereka. Mereka masih ada lagi tapi tidaklah sesignifikan universiti lain seperti Harvard University, Oxford University ataupun Cambridge University. Jadi kita mau UKM terus hidup, ya, relevan, terus hidup dan sustain. Untuk itu beberapa perkara mungkin pandangan saya kita harus melihat kekuatan kita. Challenges yang pertama, ya, adalah dari segi bajet kita, ya. Tidak dapat disangkal bahawa bajet untuk universiti walaupun IPTA akan makin berkurangan, ya. Kita harus berdikari mencari sendiri, ya. Untuk itu kita harus belajar daripada universiti antarabangsa lain, Harvard, bagaimana mereka masih relevan, masih hebat. Jadi peranan kita untuk menguatkan endowment dan juga wakaf kita. Kita ada profesor bahagian wakaf, ya. Mungkin saya rasa 2-3 tahun akan datang bajet universiti hanya 60% saja daripada kementerian. Jadi bagaimana nak bayar gaji kita? Bagaimana kita nak hidup untuk 10 tahun, 20 tahun akan datang? Hanya dengan kita memikirkan cara-cara lain. Dan yang paling mudah dan paling terbaik, contohnya Al-Azhar boleh hidup sehingga sekarang begitu hebat kerana wakaf, endowment dan juga alumni mereka, ya. Jadi di situlah peranan alumni. Saya sebagai pengerusi ataupun presiden majlis alumni ingin menyeru 200,000 alumni untuk sama-sama menguatkan dan juga membantu universiti yang kita sayangi sekalian ini. Dan ketiga, saya ingin mencadangkan bahawa kita kena melihat semula jenis graduan yang nak kita hasilkan. Pada pandangan saya, di dalam IR4, IR4, IR5 ini, ya, di mana industri adalah suatu yang mengawal kehidupan seharian kita. Kita harus bersama-sama dengan kemajuan ini. Dan untuk ini kita harus lebih dekat dengan industri. Industrialize the university ataupun universitize of the industry. Itu yang harus kita bersama-sama, ya. Jadi kita harus lebih dekat dengan industri atau membawa industri di dalam universiti. Dan seterusnya kita sebagaimana yang dikatakan telah menghasilkan banyak ilmuwan dan juga pemimpin, menteri. Cuma kita belum ada Perdana Menteri daripada UKM saja. InsyaAllah, mungkin lagi 5 tahun, 10 tahun kita tak tahu. Ya, harap-harap di 2 tahun ya, Perdana Menteri itu datang daripada alumni UKM. Ya. Sebab kita dah ada ketua menteri, insyaAllah menteri besar, dan yang kita perlukan kepimpinan, UKM menghasilkan kepimpinan yang jitu. Bukan sahaja di negara kita tetapi juga di peringkat antarabangsa. Contohnya kita harapkan satu hari lagi nanti setiausaha PBB, ya, Badan Usaha Bersatu datangnya daripada alumni UKM. Mungkin masa itu Ustaz Profesor Datuk Pengurusi kita akan menjadi Setiausaha Agung PBB. Kita tak tahu. Ini sesuatu yang possible.
Jadi untuk itu harapan saya untuk UKM terlalu tinggi. Sebenarnya dikatakan kita harus maintain kebahasa Melayuan kita itu di samping semangat kebangsaan kita untuk semua bangsa di negara ini, dan kita bertolak untuk mencapai ke taraf globalisasi yang tinggi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berbahagia Prof. Dato' Abdul Razak atas perkongsian dan nasihat dan cadangan yang mantap-mantap. InsyaAllah kita akan cuba sedaya upaya untuk melakukan yang terbaik insya-Allah untuk di masa hadapan. Dan seterusnya yang terakhir kepada Profesor Datin Paduka, Dr. Jawiyah Dakir untuk memberi sepatah dua nasihat. Patah dua. Silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih Fungsi. Alhamdulillahirabbil alamin. So saya ada tiga perkara, boleh ya? Sebab kita ada satu masa. Ya. Pertama sekali ialah bahawa universiti ini tertubuhnya atas perjuangan para intelektual Melayu pada dulu, dan seterusnya ianya diteraskan dan diasaskan melalui falsafah visi dan misi, dan sehinggalah 50 tahun. Dan salah satunya yang kita harus tidak lupa ialah ianya adalah gabungan antara iman, ilmu dan amal, dan perkara teori, bukan sahaja praktis dan juga teori. Dan satu saya nak sentuh di sini, sejauh mana bahasa Melayu yang kita diasaskan universiti ini berdasarkan bahasa Melayu, ianya dapat dikuasai oleh pelajar-pelajar bukan Melayu. Bukan Melayu maksud saya ialah pelajar-pelajar antarabangsa yang ramai datang belajar dan juga mungkin mengajar di sini. So rasa saya sistem pendidikan di universiti ini juga harus melihat ke depan ini bagaimana bahasa Melayu itu dapat dikuasai oleh pelajar ini. Ramai. Tapi memang mereka wajib mengambil khusus bahasa Melayu. Selepas dia tamat PhD dan juga master, bolehkah dia bercakap bahasa Melayu? Itu satu persoalan yang harus dijawab. Tapi saya ada contoh, kalau mereka ni betul-betul, mereka boleh bercakap bahasa Melayu. Ada seorang contoh, dia lulus dari Fakulti Sains, namanya Dr. Ibrahim. Kemudian dia buat doktor yang kedua di Institut Islam Nadari, fasih berbahasa Melayu. Dan kadang-kadang dia membetulkan bahasa Melayu kita. Prof, goreng pisang ke pisang goreng? Dia jawab terus, goreng pisang. Pisang goreng salah. Jadi ini, bahasa Melayu ini haruslah dilihat semula, bukan bermakna kita nak ketepikan bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa lain, tetapi bahasa Melayu itu harus dilihat semula dalam sistem pendidikan kita, khususnya di UKM ni, khususnya kepada pelajar-pelajar luar negara. Kedua, bahawa sekarang kita UKM berada di top 5. 5 terbaik dalam kalangan universiti awam di Malaysia. So, nak mengekalkan top 5 ini, sekurangnya top 5, ataupun nak menjadikan dianya pada kedudukan yang pertama, haruslah juga dilihat bersama. Dan ia bukan hanya kerjasama Naib Chancellor, Timbalan Naib Chancellor, tetapi juga seluruh warga UKM harus main peranan, khususnya para pensyarah, para penyelidik, khususnya yang muda-muda yang berada di depan saya ni lah, ya, pengurusi sendiri ya, yang berperanan sebenarnya, ya. Dan banyak perkara untuk nak mengekalkan ranking kita ini dan juga nak menaikkan lagi sama ada di dunia ataupun dalam Malaysia. Ketiga, ya, ini amat penting, bahawa ini adalah satu yang realiti dan biasa, iaitulah kepimpinan yang ada sekarang ni. Saya nak sebut mereka ini sebagai pentadbir generasi pewaris. Mereka ini mewarisi UKM daripada kepimpinan lama, dan kepimpinan baru ini tidak akan ada kalau tak ada yang lama. Maka tanggungjawab mereka untuk berkhidmat dengan UKM, yang akhirnya sentiasa ingat bahawa UKM ditubuhkan salah satunya adalah untuk nak berkhidmat kepada masyarakat. So, maka semangat untuk bekerja di UKM dan akhirnya memberikan sumbangan kepada masyarakat itu harus dipegang oleh para pentadbir yang muda-muda sekarang ini. Jadi tak salahlah kalau saya sebutkan orang hadis, ya, al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Bahawa ketua itu, pentadbir itu adalah memimpin orang yang dipimpinnya dan dia akan dipertanggungjawabkan satu hari nanti. Bagaimana dia memimpin? Yang kedua, sentiasa amalkan
konsep musyawarah. Musyawarah di antara yang senior, musyawarah di antara yang pertengahan dan di antara yang muda. Itulah gulungan-gulungan yang ada di dalam UKM sekarang ini. Makanya hormati yang tua, kasihi yang muda. Hadis ya. Dan akhir sekali saya nak sebutkan bahawa orang yang paling dikasihi oleh Allah itu adalah yang banyak memberi manfaat. Dan manfaat ini bukanlah hanya untuk memberi sedekah, ya, untuk beramal jariah, tidak. Tapi yang paling penting ialah manfaat ilmu, yang itulah yang akan dibawa ke kubur nanti. Antara salah satunya ialah ilmu yang bermanfaat. Dan akhir sekali, saya nak tegaskan bahawa UKM mengilham harapan, mencipta masa depan, dan UKM boleh. Terima kasih. Thank you and syukran. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada keempat-empat panel yang sangat hebat pada pagi ini. Sebenarnya masa tidak mengizinkan kita je. Kalau tidak, kita nak bagi 3 jam. Seorang-seorang cakap lebih kurang setengah jam. Sebab banyak pengalaman daripada mereka sebenarnya yang kami nak ambil dan kami nak cedok. Terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Profesor Emeritus Datuk Dr. Ibrahim Komo. Dan juga terima kasih kepada Profesor Datuk Seri Dr. Said Arabi, Said Abdullah. Terima kasih juga kepada Profesor Datuk Dr. Muhammad Abdul Razak, dan terima kasih juga kepada Profesor Datin Paduka Dr. Jawiah Dakir. Alhamdulillah. Semoga Allah Taala merahmati kita semua dan dipanjangkan umur kepada semua panel-panel yang ada, dapat memberi nasihat dan juga maklum balas daripada apa yang telah dilakukan oleh UKM dari semasa ke semasa, insya-Allah. Jadi saya dengan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton dan juga yang bersama dengan kita dalam Zoom pada pagi ini. Dan saya mohon maaf kepada panel-panel juga kalau saya ada tersalah cakap dan ada tersalah gurauan dan sebagainya. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita, dan saya mengundur diri. Jadi tidak lengkap kerana kita Alhamdulillah pada pagi ini Naib Chancellor UKM Profesor Datuk IR Dr. Muhammad Hamdi Abdul Syukur turut bersama dengan kita. Jadi saya mempersilakan yang berbahagia Profesor Datuk IR Dr. Muhammad Hamdi Abdul Syukur untuk sama-sama menyampaikan sepatah dua kata. Silakan yang berbahagia Datuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Pengerusi. Saya bagi pihak Universiti Kebangsaan Malaysia ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada ahli-ahli panel kita yang begitu hebat dalam membicarakan sejarah dan pengalaman mereka di UKM. Suatu bicara yang saya kira sangat penting dan bermanfaat kepada kita semua, warga UKM dan juga para penonton yang berada di terminal PC masing-masing. Walaupun kita tidak dapat berhimpun seperti biasa untuk meraihkan sambutan Jubli Emas ini, namun program seumpama ini dapat merapatkan kita dan saya kira masing-masing dapat merasakan semangat yang berkobar-kobar untuk kita terus memimpin dan juga membangunkan Universiti Kebangsaan Malaysia ini. Kepada rakan-rakan dan warga UKM, kita telah melepasi tempoh 50 tahun ini, dan ianya suatu jangka waktu yang panjang dan berliku. Namun kematangan yang dicapai hasil daripada jumlah masa ini saya kira telah menyediakan UKM untuk melonjak terus ke persada antarabangsa menjadi sebuah universiti bertaraf dunia. Kita harapkan dengan adanya bicara seumpama ini yang akan dilaksanakan secara bersiri, insya-Allah, kita akan dapat mendengar kupasan-kupasan daripada pelupur dan perintis UKM seperti yang kita ada pada hari ini, dan nasihat, pandangan serta iltizam yang telah mereka tunjukkan harapnya dapat memberikan semangat kepada kita semua, orang muda dan orang yang masih berada dalam sistem di UKM, insya-Allah. Untuk merakamkan suasana unik pada hari ini, saya harap semua kita dapat onkan video kita supaya pihak teknikal PTM dapat merakamkan semua yang ada dalam Zoom ini. Kita ada hampir 300 dan di Facebook barangkali ratusan yang lain. Namun kalau kita dapat onkan sama-sama, insya-Allah, dan kita akan capturekan skrin ini secara bersama-sama. Dan sebelum kita sama-sama akhiri program ini, saya harap kita dapat sama-sama melaungkan selamat ulang tahun ke-50 Universiti Kebangsaan Malaysia.
Boleh kita sama-sama laungkan? Datuk Seri boleh? 2, 3. 50 Hari Kebangsaan Malaysia. Sekali lagi. Menyambut Limas UKM. 50 UKM. Menyambut 50 tahun UKM. Mai pula. Ulang tahun 50 UKM. Ulang tahun 50 UKM. Menyambut 50 tahun UKM. Menyambut ulang tahun ke-50 UKM. 10 tahun UKM. Surah-surah, tak penat kena tekan Tengah ambil gambar surah-surah. Sambut 50 tahun. Okey, sekarang kita nak sisi gambar. Boleh tak semua orang lambaikan tangan, kita akan sisi gambar semua dah. Gerakkan tangan. Okey. Ada bagus juga. Okey, sekian.
UKM terus cemerlang. 祝 UKM 生日快乐！ Warga KL, Selamat menyambut Mas UKM.